sama ada ianya telah pun diperkenan oleh Yang di-Tuan Agong, sudah tentu dia tahu sekarang. Takkan perlu tunggu sehingga hari Isnin untuk memberi jawapan. Dan undang-undang sangat jelas. Yang revoke itu adalah Yang di-Tuan Agong. Tapi apa yang disebut semalam adalah kabinet. And this is something which is very serious because I think the government must respect the fact that the law must apply. And if the constitution suggests that it must be revoked by the Yang di-Tuan Agong, then that must be done. Ini kan main. We have to take it seriously. Ini soal perlembagaan dan juga undang-undang yang ada kesannya terhadap rakyat setiap hari. So, saya minta supaya soal itu, kalau boleh, beri jawapan kepada perkara itu. Terima kasih. Tuan Ketua, semalam apabila saya tanya soalan berkenaan dengan siapa yang akan jawab bagi pihak Perdana Menteri. Kita semua lihat Perdana Menteri tidak ada dalam Dewan sesi petang. Dan apa berlaku adalah Menteri Kewangan bangun untuk jawab. Saya ada bawa perkara berkenaan dengan isu undang-undang yang dibangkitkan. Dan saya masih ingat, Tuan Speaker, masa itu diberi jaminan bahawa ianya akan dijawab oleh Menteri Undang-Undang. Tetapi pada jam 5.45, kita lihat masa sudah suntuk dan Menteri Undang-Undang tidak ada di dalam Dewan. Dalam keadaan tersebut, Dewan telah pun ditangguh kepada hari ini. Dan Tuan Ketua, saya ingin minta Ketua, adakah satu ruling dibuat supaya Kota Baru jawab soalan berkenaan kementerian semalam pada hari Isnin? Soalan yang dibangkitkan itu bukan berkenaan dengan ucapan Kota Baru pada hari Isnin. Soalan yang dibangkitkan semalam adalah berkenaan dengan ucapan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang dibentangkan semalam. Dan kita tidak mendapat jawapan kerana masa suntuk. Jadi ada perbezaan. Soalan yang mana itu? Berkenaan dengan 1503. Boleh saya memberikan penjelasan, Tuan Speaker? Tuan Speaker, kita semua dengar apa yang disebut oleh Kota Baru. Semalam beliau kata bahawa pada 21 hari bulan Julai, Kabinet memutuskan untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat di bawah artikel 1503. Saya telah pun baca peruntukan itu. Saya tidak akan ulangi. Dan Tuan Speaker juga telah pun menekan perkataan-perkataan terpenting dalam artikel tersebut, yaitu unless sooner revoked. Jadi soalnya adalah satu soal undang-undang. Apakah maksud dan tafsiran yang diberikan kepada perkataan revoke? Soalan dia siapa yang diberi kuasa untuk revoke atau membuat pembatalan itu? Tuan Speaker, pagi tadi saya telah pun membawa kepada dua kes. Kes pertama adalah kes Teh Cheng Po lawan Public Prosecutor. The citation is 1979, 1 MLJ, page 50. Dan saya telah pun kemukakan satu salinan kepada Tuan Speaker. Di situ cukup jelas Privy Council melalui ucapan Lord Diplock. Rojokan dibuat kepada soalan yang sama. Dan mahkamah di situ memutuskan bahawa ada dua cara. Sesuatu ordinan boleh atau proklamasi boleh dibatalkan. Tetapi khasnya berkenaan dengan perkataan revoke, mahkamah menyatakan dengan jelas bahawa kuasa tersebut takluk dan diberikan kepada Yang di-Tuan Agong. Ini adalah keputusan mahkamah yang saya rasa perlu ikat kita semua. Kemudian saya juga buat rojokan kepada kes lagi satu, kes Mahkamah Persekutuan. Decision of Lord Justice Sofian, Lord President at the time. Kes Ray Tan Boon Liat, 1977 MLJ. Saya juga telah pun kemukakan salinan. Di situ juga I've highlighted the part, Tuan Speaker. Cukup jelas dinyatakan bahawa revocation in brackets by the Yang di-Tuan Agong, revocation by the Yang di-Tuan Agong in brackets 1503. Jadi dalam keadaan tersebut cukup jelas. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana kita kena tahu apakah sebenarnya berlaku. Kalau seorang menteri datang ke Dewan dan dengan cukup jelas yakin memberitahu bahawa sudah dibuat keputusan ianya batal, maka tunjuk bukti bahawa ianya telah pun batal. Ini bukan satu perkara yang memerlukan satu syarahan. Ini hanya satu perkara yang memerlukan jawapan yes or no. Soal dia, adakah ianya diperkenankan oleh Yang di-Tuan Agong? And I have said, Tuan Ketua, is a matter of public importance. Kerana apa yang berlaku adalah keberkesanan undang-undang tersebut, ordinan-ordinan tersebut masih terpakai. Kita lihat ada protes semalam ataupun black protest, mereka dipanggil
ke balai polis untuk statement diambil. Lagi-lagi kita lihat first time in this country kita ada doctors yang protes. Adakah tindakan akan diambil terhadap mereka? Bagaimana dengan masyarakat di luar di situ? Rentas, mereka diberhentikan, mereka disaman dan sebagainya. Bagaimana boleh kita membiarkan keadaan ini? Menteri datang dengan cukup yakin kata, yes, sudah batal. Saya tanya soalan hari ini, dia kata, tunggu sehingga hari Isnin. Apa nak tunggu? Ini satu soalan yang cukup jelas. And the most important thing, kita berbincang berkenaan dengan standing order, saya setuju. Tapi jangan kita lupa bahawa perbincangan ini sebenarnya adalah berkenaan dengan perlembagaan persekutuan dan juga kuasa yang di Pertuan Agong. Kepada saya, satu perkara yang sangat penting. Now, Tuan Speaker, I know 99 is there. But I don't think yesterday a decision was made when I stood up. Dan saya minta siapa yang akan jawab bagi pihak Perdana Menteri. Jawapan diberi Menteri Kewangan. Dan kemudian Menteri Kewangan memberitahu kepada saya, soalan saya akan dijawab oleh Menteri Undang-Undang. To me, it's very clear. For yesterday's speech, that answer must be given. Bukan Monday. Monday is his speech. Itu lain. Jadi saya di sini membuat satu permohonan agar dikaji ataupun agar diberikan petua. Bolehkah Dewan Yang Mulia ini melalui Tuan Speaker minta dan arahkan Menteri Undang-Undang jawab soalan itu hari ini. Kerana kita semua nak tahu apakah kedudukan. Dan saya rasa ini satu perkara yang ingin ditahu oleh masyarakat umum di luar sana. Ini adalah tanggungjawab menteri tersebut dan saya minta petua daripada Tuan Ketua. Terima kasih.